Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilaihi turja'ul amru kulluh, iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan izin daripadanya dapat kita berkumpul pada pagi ini seperti biasa, pengajian mingguan. InsyaAllah seperti biasa pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan sambung lagi pada bab yang baru, bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-6, kaum ahli sunnah wal jamaah muncul pada abad ketiga hijrah. 3 hijrah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni dia muncul pada abad 3 hijrah. Sebagai ringkas dari firqah. Firqah ni kita panggil kaum ataupun kita panggil apa? Golongan. Puak, kita panggil puak. Puak. Orang Siam panggil fok. Orang Siam panggil fok. Dulu waktu ngaji dulu panggil fok ni. Rupanya fok ni puak. Puak tu lah. Tapi dia Siam panggil fok. Bahasa Siam. Sama lah tu. Sebab dia huruf Siam dia tak ada pa. Ca tak ada. Sebagai ringkas dari firqah yang sesat tadi, iaitu firqah Mu'tazilah, firqah Syiah, yang kita belajar baru ni. Kata dia maka pada akhir abad ketiga hijrah timbullah golongan yang bernama kaum ahli sunnah wal jamaah. Dia timbul tu bukan dia mengaku kami ni tiba-tiba mengaku kaum ahli sunnah wal jamaah, tak. Dia timbul tu dengan sebab banyak perselisihan umat Islam sebelum tu. Sebelum tu tak ada lagi isu Mu'tazilah, Syiah semua tak ada, Ahli Sunnah wal Jamaah pun tak ada. Bila sebut muslimin tu kita maklum dah, itu semua pengikut Nabi, pengikut sahabat. Maknanya kata Ahli Sunnah wal Jamaah dah lah. Cuma ni baru diiktiraf, Tengok, yang diketuai oleh 2 orang ulama besar dalam usuluddin, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, ulama besar. Macam kita lah, kalau fiqh tu
Ha? Dalam ulama yang besar dalam ilmu fiqh, 4 mazhab. Maklum mazhab apa? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu maklum. Dalam ilmu suludi pun ada juga. Dia ada 2 ni saja. Siapa dia? Iaitu Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni yang kita gelar Al-Ash'ari. Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah. Itu bila sebut golongan Asy'ariyah tu golongan yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Bila sebut golongan Asy'ariyah, kita ni panggil golongan Asy'ariyah. Ada pun nisbah kepada ketua tu dipanggil Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Begitu juga mazhab. Kita bermazhab Syafi'iyu. Maksudnya kita dinisbah kepada Imam Syafi'i. Mana mazhab tu nisbah kepada Syafi'i. Baik. Perkataan ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan ahli sunnah. Kadang-kadang dengan ahli sunnah saja. Bila sebut ahli sunnah, orang yang mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sunni. Sunni jangan baca sunnah. Kitab Rumi tulis apa? Sunni. Ataupun sunni. Sunni saja. Ada panggil sunni saja ada. Itu dia punya lakab dia. Gelarannya. Lakab ni gelaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau kunyah itu dinisbahkan gelaran kepada ibu ataupun bapa. Dia beza Kalau kunyah dengan lakab, orang Melayu kita panggil gelaran, dua gelaran. Sebab tu bahasa Melayu kita dia tak apa nak luas sangat. Bahasa Arab lakab dengan kunyah tu lain. Kalau kunyah gelaran dinisbah kepada ibu dan bapa. Ma sudira bi ummin wa abin. Kalau bahasa Arab. Kalau lakab dinisbahkan kepada sesuatu benda, sesuatu tempat selain daripada ibu dan bapa. Contoh kita kata Abu Hurairah. Panggil Abu. Bapak kucing. Nampak tak? Abu. Banyak nisbah. Kan ada zaman sekarang orang kita guna Abu Ahmad. Apa maksud Abu Ahmad? Bapak kepada Ahmad. Nama anak dia Ahmad. Dia pun nisbah pada diri dia Abu Ahmad. Tapi ulama dalam kitab fiqh dia bahaslah. Tidak disunatkan kita menggelarkan pada diri kita sendiri nisbah pada kunyah ataupun lakab. Bila sebut tak disunatkan, maksudnya hukum dia makruh. Makruh itu sebut dalam kitab Minhajul Qawim. Itu yang saya ambil tu, dah ambil dalam kitab Minhajul Qawim pada bab yang terakhir sekali. Dalam Minhajul Qawim, kitab Minhajul Qawim karangan Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ada disebut situ. Kalau kita nisbah pada diri kita, saya ni Ustaz Zafran Al-Gombak. Contoh nisbah nak famous, nak kata Gombak. Nisbah Gombak. Nak naik nak nampak nak naik nama saya ni, saya letak ni. Tak. Lepas tu saya tak letak nama gelaran belakang. Tak. Kalau orang yang menggelarkan tu lain. Kalau dia menggelar Abu, contoh nama anak saya apa tu, Sirajuddin. Tiba-tiba orang panggil saya Abu Sirajuddin. Saya pun panggil, ini gelaran baru ni, tapi bukan saya letak gelaran saya sendiri. Orang yang gelar tu lain. Kalau orang gelar tu tak jadi makruh. Ataupun kata ulama, kalau kita menggelarkan kepada guru kita, contoh kita letak nama anak kita, letak nama guru kita. Contoh, itu pun kata ulama, kata dia makruh juga. Sebab nisbah pada guru kita. Sebab apa? Kerana seolah-olah kalau kita nak marah anak kita,
Contoh nama anak, nama anak contohlah, anak ke cucu, nak marah nama anak tu nama Zafran juga. Zafran kau buat apa ni? Dia marah. Kata ulama tak boleh sebab seolah-olah kalau kita marah anak kita tu marah nama guru kita. Contoh. Sebab tu dia tak boleh letak nama guru. Nak marah nak marah tu letak sangat nama anak nisbah pada guru, tiba-tiba marah anak, marah nama anak. Kena pada guru. Hukum dia makruh. Tu ingat banyak orang letak. Tapi kalau orang nisbah, kalau orang gelar tu tidak ada masalah. Baik. Tengok. Dan kadang-kadang disebut Asy'ari. Ni Asy'ari gelaran. Ni tak apa. Bukan Imam Abu Hasan Asy'ari dia gelar diri dia. Orang yang gelarkan nisbah pada dia Asy'ariyah ataupun Asy'ari, tak apa gelaran tu. Dia panggil laqab. Gelaran laqab selain daripada kita nisbahkan kepada ibu dan ayah. Kena tulis Allah, pen tak ada situ. Ada. Saya ni memang kena pakai pada ada pen tu sedap tulis. Kalau sebut laqab kunyah kan, orang kita duk buat menengur apa ni ustaz cakap ni saya tak faham. Kena tulis. Sekejap Tuan dia tak datang lagi yang dia buat. Okey. Boleh. Laqab. Tu laqab. Nanti kita tahu lepas kita boleh cam lah. Kalau orang letak nama Abu ke Ummu Salamah. Nampak tak? Ummu Salamah, ibu pada Salamah. Nampak tak? Ummu Ahmad. Kenapa orang ni disebut nama Ummu Ahmad? Nama dia Ahmad laki tak? Ibu kepada Ahmad. Itu dia panggil kunyah. Kunyah. Kalau laqab nisbah kepada tempat. Faton, Fatoni. Gombak jadi gombaki. Ada ya, dia kena ada ya. Dia kalau nisbah pada laqab ni dia kena ada, dia panggil ya nisbah. Nisbah pada tempat. Kelantani, Pahangi. Contoh dah sungguh dia sebab laqab tu dia kena ada tambah ya di belakang. Macam ni asal Abu Hasan Al-Asy'ari, Asy'ari. Nampak ada ya belakang tu. Asal nama dia Abu Hasan Al-Asy'ari, kebetulan ada ya. Al-Asy'ari itu nisbah pada tempat dia, Asy'ari. Maturidiyah, Maturidi. Nampak ada ya belakang, nampak tak kita baca, nampak ada ya. Itu nisbah pada tempat. Ikutlah. Kepongi, Kepong. Contoh Contoh kalau kita tak kenal kawan ni ada dua nama Ahmad. Aku Ahmad ni dia banyak sangat lah ni. Dah baru belajar baru ni kena ada laqab satu. Ahmad, kita panggil Mat. Kita gelar pada dia lah nak mudah ingat. Dia satu gelaran tu untuk kita mudah ingat.
Nama Fatimah ada 2. Fatimah mana ni? Fatimah Gombak. Oh, gelaran tu. Dia panggil lakop. Nampak tak? Fatimah mana? Fatimah Kepung. Contoh. Kalau nak sebut habis, Fatimah Kepungi. Fatimah Gombaki. Betul? Fatimah Selayangi. Tapi kita cakap Selayang lah. Itu contoh. Hadramaut, Hadrami. Nampak? Dia belajar mana? Nama ustaz dia apa? Muhammad Adnan Al-Hadrami. Ni mesti pernah belajar Hadramaut ni. Tapi dia lakop. Nampak? Dia panggil lakop. Bukan kunyah. Kalau kunyah ada Ummu ataupun Abu kat depan. Abu Muhammad, Ummu Ahmad. Tu nak bagi cam. Tu tulis situ. Baik, habis. Ni begitu juga. Dan kadang-kadang disebut Asy'ari. Kita ni gelaran kita ni Asy'ari. Nak sebut Asy'ari pun boleh. Muhammad Zafran Al-Asy'ari. Hebat ni. Contoh boleh nak, tapi saya tak mau nisbah lah. Nisbah nak naik nama kita pula, dah buat apa? Kalau orang gelar tu lain. Tak jadi makruh. Kalau orang gelar tu jadi sunat pula. Nak bagi kenal tak apa. Habis itu. Atau Asy'ariyah. Ataupun kita panggil gelaran Asy'ariyah pun dia juga sama. Dikaitkan kepada guru besarnya. Yang pertama Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Dia nisbah pada guru dia. Apa tak? Abu Hasan Al-Asy'ari. Habis. Sejarah ringkas guru besar ini ialah yang ni kita nak belajar ni. Kita tahu ni Abu Hasan Asy'ari siapa dia ni. Kita dah terang dah baru ni, saya dah hurai dah. Tapi baru ni saya hurai pun dia bagi tahu nanti baca dalam buku ni kan. Ada dalam buku ni. Ni dah sampai dah. Nama lengkap beliau ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar. Nampak Abi Bashar? Bapa manusia. Abi Bashar. Tu gelaran, itu panggil Abi Bashar bagi kunyah ke lakab? Kunyah. Tu dah boleh tahu dah tu. Hamilah lah. Bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah. Kitab tu Burdah ke Barodah? Burdah. Abi Burdah pun kita panggil kunyah. Bin Abi Musa Al-Asy'ari. Nampak tak? Abi Musa, ada Abi. Baik. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Maksudnya apa? Maksudnya pelopor dalam ilmu usuluddin ni, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, dia ni keturunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, daripada sahabat Nabi juga. Allahu Akbar. Gelaran dinisbah pada Abu Musa Al-Asy'ari sebab apa? Gelaran dia sebab dia ni keturunan daripada sahabat Nabi. Abu Hasan dilahirkan di Basrah, Iraq tahun 260 Hijrah, yakni 55 tahun sesudah meninggal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Selepas pada Imam Syafi'i kita meninggal. Sebab tu dia, kalau orang tanya Imam Al-Asy'ari ni selepas ke sebelum, kita kata selepas. Dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 Hijrah dalam usia 64 tahun. Sebab tu kalau orang usia dalam lebih kurang 60 lebih, kalau selepas daripada umur 63 tahun, dianggap bonus sebenarnya. Alhamdulillah bonus. Bila bonus tu kita buatlah amal ibadat kita dan sebagainya. Kita taat pada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Itu sebagai bonus kita sebenarnya. Kita pandang dalam mata hati kita, kita pandang Allah Ta'ala bagi pada aku ni bonus dah. Bila sebut bonus tu apa? Maksudnya extra, maksudnya apa? Pahala kita tu dah lebih dah. Macam kata Allah tak dapat bonus juga ustaz. Waktu muda dulu tak ada buat kebajikan banyak. Tak apa, kita buat sungguh-sungguh. Mana yang tak kodok tu kena kodok dan sebagainya. Kodok semayang ke kodok puasa kita settlekan awal-awal.
Mana yang tak tahu hukum haid dulu, oh aku tak tahu hukum haid, bila time tu aku semayang juga, aku ingat tak kena semayang, rupanya kena kodok balik. Bahid, contoh bahid ada setengah orang betul. Kalau orang perempuan, lebih-lebih orang perempuan, dia nampak kata bila antara dua apa, suci di antara dua haid, dia ingat tengok datang darah dah, lepas tu dia pun semayang juga. Lepas tiba semayang tengok keluar darah balik, lepas tu tanya ustaz kena semayang balik tak? Yang dia semayang tadi sah ke tak? Itu kata ulama dalam kaul muktamad kena semayang balik, kena kodok balik. Tu ramai yang tak tahu tu contoh jadi bila dah Isra ni kita kena buat balik lah kodok dan sebagainya lah. Baik. Kemudian beliau pada mulanya ialah murid dari bapa tirinya. Yang saya sebut ni dulu, saya dah urai dah sebenarnya ni. Murid pada bapa tirinya seorang ulama besar kaum Mu'tazilah, Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubbi. Nama kitab tu apa? Jabai. Dia sebenarnya kalau dalam dia punya gelaran imam, nama dia Syekh Ali Al-Jubai. Jubai itu gelaran pada Jubak. Meninggal tahun 303 Hijrah. Nampak tak? Makna kata dia mati dululah. Tok Guru dia mati dulu. 303, Imam Hasan Asy'ari 324. Lebih kurang 21 tahun lah lepas itu. Tetapi kemudian beliau bertaubat dan keluar dari golongan Mu'tazilah itu. Kemudian dia bertaubat. Alhamdulillah lah bertaubat. Pada masa itu abad ketiga Hijrah, banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah, Kufah dan Baghdad. Sebab tu Mu'tazilah ni banyak asalnya pada Iraq, di Iraq. Basrah, Kufah dan Baghdad. Memang betul, ulama-ulama dulu banyak timbul di belah sana. Kalau Kufah dan Basrah tu banyak timbul ulama-ulama ahli lughah. Sebab tu Syekh Junaid Al-Baghdadi pelopor bagi apa? Belajar tasawuf dah. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia pelopor bagi ilmu apa? Ilmu tasawuf. Jangan terlupa tu Syekh Junaid Al-Baghdadi pun asal pada Baghdad. Habis itu ada 4 orang khalifah Abbasiyah, iaitu Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Ni saya cerita dah dulu. 198 Hijrah sehingga 218 Hijrah. Al-Mu'tasam ke Mu'tasim? Mu'tasim nampak tu. Al-Mu'tasim. Ni semua khalifah ni, khalifah Abbasiyah. 227 Hijrah, 218 Hijrah sehingga 227 Hijrah. Dan Al-Wasiq 227 Hijrah hingga 232 Hijrah. Ni pemerintahan Bukan kata 5 tahun mati dah. Bukan gitu pemerintahannya. Ialah khalifah-khalifah penganut fahaman Mu'tazilah. Mereka ni berfahaman Mu'tazilah, atau sekurangnya penyokong-penyokong yang utama dari golongan Mu'tazilah. Ni kalau esok orang tanya ni, bukan orang tanya, dalam periksa tanya. Nak nanti orang tanya, orang tak tanya dah. Dalam periksa dia tanya dah. Tak ada orang nak tanya kita siapa golongan Mu'tazilah ni. Maaf, waktu zaman bila dia tak beritahu, dalam kertas periksa dia tanya nanti. Dalam sejarah dinyatakan bahawa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk. Kan saya bahas dah dulu. Bukan dulu, minggu lepas. Kita bahas minggu lepas, bukan dulu. Dulu lama sangat, minggu lepas. Dulu juga Ustaz, tapi baru dahulu seminggu. Baru dulu seminggu Ustaz. Yalah. Ini saya dah bahas dah. Imam Ahmad bin Hanbal, nampak? Pada zaman Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Ni. Dinamakan fitnah Quran makhluk yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sefahaman dengan kaum Mu'tazilah. Memang betul. Pada zaman tu banyak ulama
mati dibunuh. Allah Akbar. Pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari muda remaja, ulama-ulama Mu'tazilah sangat ramai di Basrah, Kufah dan Baghdad. Pada masa itu masa gila bagi mereka. Kerana fahaman mereka disokong oleh pemerintahan. Ialah sebab masa zaman tu pemerintah Abu Hasan Asy'ari tu kuat, Mu'tazilah tu kuat sebab disokong oleh pemerintah. Begitu juga mana-mana negara sekalipun. Contoh, kalau kita kata negara kita fahaman mazhab Syafi'i. Sebab tu pemerintah kita mazhab Syafi'i. Dia kena ikut. Bila pemerintah tu banyak, kalau contoh pemerintah Mu'tazilah, habis. Golongan-golongan semua banyak Mu'tazilah masa tu. Macam tu juga. Habis itu. Kemudian Imam Abu Hasan termasuk salah seorang pemuda yang belajar kepada seorang syekh dari Mu'tazilah, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jabai. Asalnya kalau nisbah pada dia Al-Jubai. Nisbah pada dia lah Al-Jubai. Jabai nama tempat tu. Jadi imam bapa tiri dia lah. Bapa tiri dia. Biasa sebut bapa tiri apa maksud dia? Dia kahwin dengan mak dia lah. Bapa dia mati dah. Tu maksud dia. Bagi bapa tiri. Nanti kata bapa tiri macam mana ni bapa tiri? Kahwin dengan mak dia lah. Bapa dia dah mati dah. Tu dia. Habis itu ni tengok dia bagi tanbih. Pembaca jangan keliru. Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas mazhab Wahabi di Najdi. Bukan hak tu Ini Abdul Wahab dia panggil Abdul Wahab Al-Jabai. Muhammad bin Abdullah Wahab Al-Jabai. Ini Al-Jubai itulah. Bukan Abdul Wahab yang tu, ini baru lagi. Mazhab Wahabi di Najdi pada tahun 1115 Hijrah. Baru lagi sehingga 1206 Hijrah. Dia baru lagi. Nanti dalam ni ada bahas, saya tak mau bahas sekarang. Baik. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melihat bahawa dalam fahaman kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan besar. Sebab tu dia keluar tu. Tengok. Dia nak cerita. Di sini dia nak cerita macam mana boleh terjadinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia keluar daripada fahaman Mu'tazilah. Ni kita nak belajar ni. Terdapat kesalahan besar, banyak yang bertentangan dengan i'tiqad dan kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda, dan banyak yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Sebagai contohnya masalah usaha ikhtiar. Nanti akan datang bawah tu dia bagi hurai tu nanti. Tengok. Oleh kerana itu nanti saya nak hurai sikit masalah Mu'tazilah. Dia fahaman Mu'tazilah ni dia kata buat baik bagi Allah Ta'ala tu wajib. Tengok. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala tu tidak menjadikan Allah Ta'ala tu tidak boleh. Kalau dalam kitab Matan Jawharah disebut wa qauluhum innas salaha wajibun alaihi zuru ma alaihi wajibu. Dan berkata setengah ulama Mu'tazilah, sesungguhnya buat baik itu ialah wajib di atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu wajib buat baik. Perkataan mereka itu zuru, sebenarnya dusta. Sebab apa? Dia kata ma alaihi wajibu. Tidaklah di atas Allah Ta'ala tu wajib. Sebab apa? Sebab dalilnya mana? Alam yarau ila mahu atfala wa shibahaha fahaziril muhala. Kata dalam kitab Matan Jawharah, adakah tidak engkau lihat memberi sakit Allah Ta'ala akan kanak-kanak? Tengok budak-budak sakit, betul tak? Jadi itu dalil nak menolak kata fahaman Mu'tazilah.
Mu'tazilah kata wajib bagi Allah Ta'ala tu buat baik. Habis tiba-tiba kanak-kanak tu sakit, Allah Ta'ala buat baik ke tu? Jadi kita ahli sunnah ni menolak perkataan Mu'tazilah. Sedangkan kanak-kanak tu sakit, dan menyerupai seumpama kanak-kanak tu juga pun sakit juga, orang tua, orang muda dan sebagainya. Nampak tak? Kalau mengikut perkataan Mu'tazilah, kita rod Mu'tazilah kata tak wajib bagi Allah Ta'ala tu buat kebajikan. Maksudnya sebab tu dia kena faham qada dan qadar. Baik dan buruk itu daripada Allah. Tu dia. Mu'tazilah tak, dia kata wajib bagi Allah Ta'ala tu buat kebajikan. Tu pemahaman dia. Tu di antaranya. Habis itu tengok. Kemudian oleh kerana itu beliau keluar habis itu pada suatu hari, kita dah baca atas tu, belum ingat. Oleh kerana itu beliau keluar dari fahaman golongan Mu'tazilah dan taubat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Kita dah cerita dah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia duduk dalam fahaman Mu'tazilah berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Saya dah cerita dulu. Dalam ni tak, saya tak ada sebut dah ni. Dalam ni tak ada sebut lah, tapi saya dah cerita dulu. 40 tahun dia sesat. Bukan saja begitu, tetapi beliau tampil ke muka di garis depan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu. Tengok, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia tahu dah salah, dia dah taubat dah, dia tahu dia salah, kemudian dia tampil pula ke muka di garis depan untuk melawan dan mengalahkan Mu'tazilah. Hebat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar itu dan mengucapkan pidato yang berapi-api. Maksud berapi-api ni maksudnya bersungguh-sungguh lah, keluarkan nas, hadis, Quran dan sebagainya. Dengan suara lantang yang didengar oleh ramai kaum muslimin yang berkumpul di situ. Ni tengok. Antara pidato beliau berbunyi begini: saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati. Macam khutbah pula dah. Betul. Sesiapa yang sudah mengetahui saya, baiklah. Maksudnya siapa dah tahu pasal aku tu, tak apalah. Siapa yang tahu cerita saya tu, tak apalah. Tetapi bagi yang belum mengetahui, saya ini ialah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Abi Bashar. Ini bapa dia betul. Dulu saya berpendapat bahawa Quran itu makhluk. Tengok, kita dah cerita perselisihan ulama dulu. Mu'tazilah kata Al-Quran itu makhluk. Sedangkan keetikad ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dengan mana kalamullah itu, dengan mana sifat perkata tu, itu qadim. Kita dah bahas dulu. Bahawa Tuhan Allah tidak boleh dilihat dengan mata kepala di akhirat. Itu pegangan siapa? Pegangan Mu'tazilah. Dia kata di hari akhirat esok kita tak boleh tengok dengan pandangan. Dia kata pandangan mata kita ni. Dia kena ingat dalam i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, wa minhu ay yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Tu kena ingat dalam matan Jawarah. Setengah daripada yang harus pada akal, bahawasanya ditilikkan Allah Ta'ala itu dengan mata kepala kita esok. Kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita, kita boleh tengok di hari akhirat esok zat Tuhan, boleh. Tapi kena ingat, lakin bila kaifin walan hisari, tetapi dengan ketiadaan kaifiat dan terhasar. Maksudnya apa? Kita tengok tu bukan kata tengok Allah Ta'ala tu bertempat dah. Tidak ada kaifiat, tidak ada cara. Kalau orang tanya, kita tengok zat Tuhan esok ni di hari akhirat, kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita ni, tengok macam mana Ustaz? Tengok tu tengok dengan mata kepala, tapi dengan tidak ada kaifiat. Jangan kita fikir sekarang tak ada kaifiat.
Di depan kita ke? Bukan kata tidak ada kaifiat dengan mana? Tidak ada depan, belakang, tidak berjihad, tidak bertempat. Macam mana? Wallahu alam. Allah Ta'ala beri pada kita masa tu pandangan mata kita boleh tengok, semata-mata tengok. Dengan ketiadaan kaifiat. Apa kaifiat? Tidak ada cara. Apa tidak ada cara? Bukan di belakang, bukan di depan, bukan di atas. Bukan berwarna, bukan berjisim. Tu kena tengok tu. Tu belajar bab tauhid, dia kena tahu gitu. Mu'tazilah tak. Pegangan dia di hari akhirat dia kata apa? Dia kata Allah tidak, dia kata Tuhan Allah tidak boleh dilihat dengan mata kepala di akhirat. Tu salah dia tu. Itu kesalahan Mu'tazilah. Kita tak. Kita harus, bukan wajib. Harus pada akal Allah Ta'ala nak buka hijab pada kita. Boleh kita tengok Allah Ta'ala tu dengan mata kepala kita, tapi dengan syarat, dengan tidak ada kaifiat, dengan tidak ada cara yang berhadapan, belakang, kiri dan sebagainya. Tu kena pegang itu. Nanti kata Ustaz, tengok Allah Ta'ala boleh ke di dunia? Tak. Di dunia tak boleh. Tu pegangan Mu'tazilah. Kalau ada orang pegang gini, maksudnya dia ni berpegangan Mu'tazilah. Memang ada. Ada orang pegang gini juga. Kadang-kadang ada. Dan bahawasanya manusia menciptakan perbuatan. Tengok ni pegang Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah pegang, dia kata manusia ni pegang kepada perbuatan. Dia kata perbuatan itulah memberi kesan. Perbuatan itulah memberi apa? Memberi bekas, memberi kesan. Sebab tu kalau dalam Matan Jawharah dia sebut wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun muassiran fal ta'rifa. Dalam Matan Jawharah Tauhid karangan Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dalam tu ada 144 bait syair. Dia sebut wa indana lil abdi kasbun kullifa. Wa indana, dan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, sabitlah bagi hamba itu usaha kullifa yang diberati. Maksudnya usaha tu kita boleh tengok. Apa yang kita buat, usaha kita boleh tengok. Tapi kena ingat, walam yakun muassiran. Tetapi tidak hasillah usaha tadi boleh memberi kesan. Usaha kita betul ada, tapi tak boleh memberi kesan. Yang memberi kesan siapa dia? Allah Ta'ala. Mu'tazilah tak. Mu'tazilah pegangan dia, usaha tu memberi kesan. Tu Mu'tazilah. Ni kita nak belajar nak cerita Mu'tazilah ni. Baru nampak. Ni tengok tulis kita tengok. Ni di sini dia hurai begitu je. Dia kata bahwasanya manusia menjadikan perbuatan serupa dengan kaum Mu'tazilah. Maksudnya perbuatan itu memberi bekas. Kata fahaman Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tak. Wa indana, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, lil abdi kasbun kullifa. Betul. Sabit bagi hamba itu usaha, kemudian diberatikan akan usaha tu. Maknanya usaha tu kita boleh buat, kata aku usaha. Kita boleh mengaku kata ini aku usaha. Tetapi walam yakun muassiran. Walam yakun muassiran fal ta'rifa. Dan tetapi kena ingat, waw tu panggil lakin, padahal tidak adalah hamba itu boleh memberi kesan. Fal ta'rifa, sesungguhnya hendak mengetahui oleh engkau. Kena tahu benda ni. Tu dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid. Habis itu. Itu perbincangan Mu'tazilah. Faham lagi lah Kalau orang tu semata-mata, sebab tu kadang-kadang orang dunia pun begitu juga. Dia tak belajar pun faham Mu'tazilah. Tapi dia kadang-kadang dia tersilap langkah tu macam Mu'tazilah. Aku usaha ni, aku dah usaha tiba tak dapat juga, kenapa ni? Tengok. Aku pegang usaha aku ni memberi kesan.
Tiba-tiba dia usaha-usaha tak memberi kesan. Tapi dia macam tak percaya juga. Aku dah buat bisnes dah 10 tahun dah. Tiba-tiba tahun ni boleh jatuh pula PKP ni. Kenapa ni? Contoh. Bisnes aku down lah ni. Selalu tak pernah jadi macam ni. Aku dah usaha elok-elok dah ni. Sifat akuan. Keakuan. Mana dia mengaku kata usaha dia memberi kesan. Kena ingat usaha tu usaha lah kita betul. Tapi kena ingat yang memberi kesan tu Allah. Usaha kita datang belajar. Sampai dah usaha sampai. Belajar usaha. Tapi pagi ni dapat sikit je. Tak ingat semua ustaz. Contoh. Balik-balik rumah. Orang tanya. Anak tanya kata belajar apa mak tadi? Belajar bab Mu'tazilah sikit. Lepas tu ada kunyah lakop. Kunyah tu apa mak? Kunyah tu apa? Lupa lah mak ni. Contoh apa tadi ustaz sebut tadi? Kunyah ingat-ingat dah. Kunyah tu nisbah dari ibu dan ayah. Lakop tu gelaran selain pada ibu dan ayah. Ingat juga mak? Ingat alhamdulillah. Tu memberi kesan tu siapa? Yang memberi kesan tu Allah Ta'ala. Bukan dengan sebab ingatan kita kuat dah. Aku dulu cerdik pada kecil lagi. Dah tua-tua cerdik lagi. Anak aku tanya aku boleh jawab. Bukan begitu dah. Kena ingat dia kena kita pandang mata hati kita memberi kesan tu Allah. Habis itu. Tu jangan jadi macam Mu'tazilah lah. Tapi ada setengah orang ni tak pernah belajar pun bab ni. Tapi kadang-kadang dia tak, orang kata apa? Tak perasan. Dia tak perasan kata dia buat tu mengikut dengan pahaman Mu'tazilah. Dia pun tak tahu fahaman Mu'tazilah macam mana, dia tak tahu. Kalau kita yang belajar kita tahu, ini ni nak serupa macam fahaman Mu'tazilah ni. Nampak tak? Kita boleh tahu dah. Kita cam lalu dah. Usaha tu tak boleh memberi kesan. Yang memberi kesan tu Allah Ta'ala. Kalau memberi kesan usaha dengan semata-mata dengan usaha kita, itu jadi fahaman Mu'tazilah. Contoh. Nampak tak lagi Habis. Ya. Kalau tak perasan tu kena panggil, kena tengok balik diri kita lah. Bukan kata kena okey lah. Tak, dia tak perasan ni maksudnya dia tak pernah belajar. Bila tak belajar dengan sebab jahil, dia boleh jadi faham Mu'tazilah. Dengan secara automatik masuk terus Masuk terus. Walaupun tak perasan tapi masuk terus. Ibarat dia ginilah. Kita nak belajar kat TFD kena daftar. Kawan tu tiap-tiap hari datang pengajian dekat Masjid Wilayah. Tak pernah daftar, masuk je. Bila-bila dah masuk tu, tengok orang-orang sini pun kena, awak datang masuk gitu Dah tiap-tiap hari nampak tengok, tak payah daftar dah, muka yang ni juga datang. Terus masuk dah, jadi ahli, orang panggil apa? Ahli apa? TFD. Padahal tak pernah daftar pun. Tapi kita pun gelar dia, awak ni, tapi tahu dia tak pernah daftar dulu. Tapi datang belajar sekali dengan kita. Dah biasa selalu kot, kita malah nak ambil tahu daftar tak daftar ikut dia lah. Dia pun dah jadi ahli kita dah, belajar sekali. Dia pun masuk golongan kita jugalah. Begitu juga orang tadi. Memang dia kata dia tak tahu. Tapi bila dia dah pegang i'tiqad kata, usaha aku ni memberi bekas. Padahal dia tak tahu fahaman mana pun. Bila tu kita tahu, ini menyerupai fahaman Mu'tazilah. Kalau aku tak tolong dia, lepas tu jadi dia punya natijah lagi. Kalau tak kerana aku, itu kena tengok dia i'tikad ke tak. Tapi kalau kata kalau tak kerana aku tapi dengan izin Allah Ta'ala juga, dia kena kaitkan juga. Tapi kalau dia pegang semua macam ni, kalau tak kerana aku kau tak boleh kerja macam ni, macam tu. Takkan kau tak boleh kerja, itu pun nak menyerupai juga tu. Kalau pegang sungguh nak menyerupai juga tu. Sebab tu dia ada perasaan apa kalau cakap begitu. Kalau kita menjadi tasawuf, sombong tu, ujub. Kata ujub dia sombong, dia panggil takabur, sombong. Kata soalan dia hebat. Kalau tak kena aku, kau tak boleh masuk TFD ni. Kau kena ada link aku ni. Contoh kau baru tahu je, aku dulu lama dah pergi TFD ni. Kau baru tahu ni pergi, contoh. Tapi jangan terasa hati je, contoh
Kau baru tahu je TFD ni, aku dah habis dah belajar kitab Faridah, kau baru belajar kitab ni je. Contoh angkat diri itu nampaknya aku mau belajar pun tapi ustaz dah ajar ni, kau punya fahaman ni macam fahaman Mu'tazilah lah ni. Kawan tu marah. Marah sungguh Contoh yang betul. Seolah-olah kata usaha dia, dengan sebab usaha dia menunjuk pada kawan dia tu, dengan sebab dia tu kawan dia boleh datang ke TFD. Bukan kerana usaha. Kerana yang memberi bekas tu Allah Ta'ala, bukan dia. Dia hanya petunjuk sahaja. Adakah dia usaha bawa kawan dia, angkat kawan dia kat rumah tu, bimbing? Tak, bukan gitu. Tolong tunjuk je. Asbab sahaja. Nampak ni fahaman Mu'tazilah nak macam banyak juga ni rasa. Ni tak jauh juga risau juga takut timbul juga Allah na'uzubillah min zalim, tak jauh. Ni hati-hati. Habis. Dan sekarang saya nyatakan terus terang bahawa masanya telah taubat dari faham Mu'tazilah. Ni dalam dia punya khutbah lah. Dan sekarang saya lemparkan i'tikad Mu'tazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini. Ketika itu dibuka bajunya, dilemparkan. Seolah-olah kata dia buang Mu'tazilah tu, seolah macam buka baju tu buang itu je. Agaknya kalau buang itu marah dah. Marahlah tu buang baju lempar gitu Kalau dia kalau buka tapi sangkut elok tak apa. Ni bukan sangkut elok, dia tolong lempar tu. Kasar sikit lah bunyinya tu. Dan saya setiap saat untuk menolak tu, setiap saat dia kata menolak faham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Ni dalam kitab Zuhrul Islam. Zuhrul Islam jilid yang ke-17 halaman 67. Habis. Dari melalui tinggal tanggal ni kan. Tinggal tu mah kitab Jawi. Tunggal, tanggal, tinggal. Boleh baca 3. Kitab Jawi betul? Tunggal, tinggal, tanggal. Kalau baca tanggal, okey. Tunggal, tunggal itu. Imam Bahasa Asy'ari ni tunggal, anak tunggal. Bukan gitu Dari mulai tanggal itu, lepas dah itulah Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan. Apa dengan lisan? Dengan tuturan dan tulisan. Berdebat dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana. Merumuskan dan menuliskan di dalam kitab-kitabnya dan i'tikad ahli sunnah wal jamaah sehingga nama beliau masyhur bagi seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan Mu'tazilah yang salah itu. Lepas tu dia hebat. Macam kita lah, orang yang pandai pidato, dia bertanding ni menang. Lepas tu dia nak jadi hebat, tapi bukan dia nak kemasyhuran. Ulama dulu dia bukan nak kemasyhuran, tapi dia nak membenarkan perkara yang sebenar, nak menolak perkara batil. Kita pun begitu juga. Kita contoh sekarang, kita belajar tauhid untuk apa? Nak membenarkan perkara yang sebenar, nak menolak perkara batil. Aku ni nak belajar tauhid ni, nak bagi kemah, bagi aku ilmu, aku orang kenal aku. Contoh, tak boleh jadi, itu tak boleh tu. Bukan niat kita, bukan niat begitu. Aku TFD ni alhamdulillah 4 tahun, insya-Allah khatam kitab 4 buah. InsyaAllah lepas ni aku jadi masyhur dengan tauhid. Tak apa lagi, tiba-tiba aku nak nisbah pada guru aku. Contoh Allah nisbah pada guru, ampun aku. Nisbah pada guru lah dah, contoh jangan gitu jangan niat jangan niat begitu. Beliau mengumpulkan nas yang sebaik-baiknya dari Quran dan hadis. Tengok Imam Bahasa Asy'ari bukan biasa-biasa. Beliau mengarang buku-buku usulun beliau mengumpulkan nas yang sebaik-baiknya dari Quran dan hadis. Fahaman kan? Dia tulis faham tu yang pelik tu. Fahaman atau i'tikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Tengok. Diperincinya dengan sebaik-baiknya. Dia buat detail. Dia cerita nas Al-Quran dan hadis. Tengok.
Beliau mengarang buku-buku Usuluddin dengan begitu banyak sekali. Ini di antaranya. Berkata Imam Az-Zabidi. Imam Zabidi ni nama dia, Allah Syamat. Allah masya. Dia pengarang kitab Ihya, Ithafus Sadil Muttaqin. Murtada Az-Zabidi nama dia, tak silap. Syekh Murtada Az-Zabidi. Syekh Murtada Az-Zabidi ni pengarang, dia pengarang bagi Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni karangan Imam Al-Ghazali. Tengok dia kata apa. Tu sebut ada dah. Pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin. Di sini pun ada mengaji kan. Tasawuf apa? Bimbingan apa? Bimbingan mukmin. Bimbingan itu ikhtisar ataupun ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Bimbingan mukmin tu. Bukan saja tulis bimbingan mukmin, dia syarah dia tu. Ikhtisar. Ni nak bagi sedap nama kitab ni, bimbingan mukmin. Tak. Dia ada bahasa Arab dia, Ikhtisar Ihya Ulumuddin tu, kitab tu. Yang Ustaz Rizal ngajar tu. Bagus kitab tu, tebal. Saya dia beritahu, Ustaz Rizal bagi tahu saya, dia kata kitab tu tak tahu lah bila nak habis. Sebab apa? Dia kata tebal. Saya jumpa baru ni tebal kitab tu kan. Saya pun jumpa dia juga baru ni minum air sekali. Saya cakap, kalau kitab ustaz pun tebal, kitab saya pun tebal juga. Saya cakap, kitab saya pun baru keserap apa belah, baru ni lah saya jumpa minggu lepas. Dia pun tergelak juga. Dia kata kalau setahun memang tak habis lah kitab tu. Tebal kitab tu. Tapi bagus, kitab tu bagus. Ya? Habis dah, habis baca dah? Baca memang tak habis lah. Takut tak datang lah. Jemaah habis dulu tak datang terus. Baik, tengok sikit lagi. Ni karangan dia. Jadi dia kata Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 judul kitab. Allah Akbar, banyak. Ini yang ulama siapa sebut ni? Syekh Murtada Az-Zabidi disebut dalam syarah dia, dalam syarah Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya. Dia kata dia sebut dalam tu, dia kata 200 kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini di antaranya. Lihat Ithaf jilid 2 halaman 7. Kitab ni saya ada. Kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, kitab ni saya ada 10 jilid kat rumah. Kitab Arab. 10 jilid. Dalam kitab tu, dalam awal kitab tu dia ada cerita pasal-pasal apa, dia cerita pasal karamah-karamah wali. Ada dalam kitab tu ada. Tapi tak ada orang terjemah dalam bahasa Melayu lagi. Kitab tu payah, kitab Arab. Antara kitab-kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang pertama Ibanah fi Usul Diyanah, 4 jilid. Besar, tapi kena ingat, Ibanah ni ada orang cetak lain pun ada. Dia ada setengah fahaman tu dia ambil juga. Dia ambil juga kitab, nama kitab ni dia selongkarkan, dia ubah sikit, ada. Dia palsukan betul pun ada. Ada setengah fahaman begitu. Yang kedua Maqalatul Al-Islamiyin. Yang ketiga Al-Mujiz, 4 jilid besar, dan lain-lain, banyak kitab dia lagi. 3 jilid bukan 4 jilid. Kitab ni kitab Jawi, tapi dia tulis angka tu angka Rumi. Saya pun baca 4 jilid, 3 jilid lah. 3 juga. Okey, 3 jilid. Kitab ni saya tak ada. Al-Mujaz. Mujiz pun dibaca. Mujaz. Isim maf'ul. Mungkin nama kitab nama kitab. Kita tak boleh nak i'rab ke bahasa Arab. Habis. Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam menegakkan fahamannya ialah dengan mengutamakan dalil-dalil Quran. Kita apa je ni? Apa kita habis Bukan 12.30. Allahu Akbar. Seminit lagi. Panak dia tahu dah Dia main stesen sampai dah. Dia baru nak cerita keistimewaan tu. Tak apa, nanti kita sambung lagi. Dia rasa sekejap sangat rasa. Ada tak orang belajar sini rasa lama? Kalau ada orang rasa lama tu maknanya dia tak dapat zuk lah tu. Dia tak dapat zuk bila lah nak habis. Duk kira pada awal sampai habis. Bila nak habis. Memang lama lah.
Tapi kalau mengaji pada awal tu dia rasa nikmat belajar tu, memang tak rasa sekejapnya. Tak apa, nanti insya-Allah lah, tunggu habis PKP dululah. Baik, kita sambung lagi keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu dah, kita tahu dah ulama salaf, kita dah hurai dah. Ulama salaf diambil daripada awal hijrah sehingga ke 300. Kalau dia tak tahu sejarah, macam mana kata nak ulama salaf? Ulama salaf ni pak kita belajar. Dia belajar, dia tahu, dia meninggal tahun 200 apa? Meninggal pun masih salaf lagi. Nampak tak? Dia masih salaf lagi. Tak lepas dari salaf, bukan masuk khalaf, salaf lagi. Ambil kitab ni, ambil kat dia, letak kat kepala dia ni macam ni. Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم.